لا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليها كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ubaidah radhiyallahu anhu yang berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sawmu jannatun ma lam yakhriqaha, yakni ma lam yakhriqaha balighiyah. Puasa itu sebagai perisai selama tidak dikoyakkannya, yakni tidak dikoyakkan dengan melakukan ribah. Bil ribah, menyebut-nyebut keburukan orang. Ini sambungan dalam bab rajin di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kata Abu Lais dengan sanadnya daripada Abu Ubaidah radhiyallahu an, selama mana kita puasa, puasa itu menjadikan ia sebagai perisai kepada kita. Maksudnya puasa ni menjadi benteng ketahanan diri kita dan dapat memeliharakan diri kita. Dengan puasa ini juga Nabi menyatakan dalam riwayat yang lain dapat menghilangkan penyakit iri hati, dengki ke orang. Ini kita tengok dalam bab kelebihan puasa-puasa sunat dalam kitab ni juga, jilid yang pertama. Nabi kata dapat menghilangkan penyakit iri hati, dengki. Inilah satu kebaikan yang ibadah puasa yang kita buat. Jadi boleh kita juga sebut dengan kata lain, puasa ni sebenarnya untuk boleh dapat membersihkan penyakit-penyakit batin. Penyakit-penyakit batin ni, penyakit dengki, hasad, dengki, iri hati ke orang, penyakit apa lagi, riak, ujub. Jadi benda-benda ni, penyakit-penyakit ni dapat dihilangkan dengan ibadah puasa tu. Di samping kita puasa yang wajib, maka di puasa-puasa sunat. Puasa sunat diambil pada tempoh 1 bulan 3 hari. Ada disebut pada riwayat. Ataupun boleh juga kita puasa pada seminggu 2 hari. Ataupun boleh juga berpuasa berselang-seli seperti Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Dan berpuasa juga pada hari-hari yang tertentu di bulan-bulan yang kemuliaan. Ini kita kutip baliklah hak puasa-puasa sunat tu, ya. Jadi hak puasa ni pula Nabi kata, selama mana kita berpuasa dan kita menjaga diri kita menjadi benteng daripada sifat-sifat buruk. Sifat buruk ni apa dia? Ribah. Dalam hadis ni kata malam yakhriqaha bil ribah. Sifat buruk ribah. Ribah ni suka menyebut-nyebut keburukan orang. Ini sifat tak elok.
sifat mazmumah, sifat yang tercela. Jadi nak menyelamatkan diri kita daripada macam tu, kita puasa. Jadi bila kita puasa, kita nak sebut keburukan orang tak boleh. Jadi kita sedar, aku ni puasa, apa faedahnya kita puasa duk sebut keburukan orang? Itu maksud Nabi kata jadi benteng tu, maknanya sebagai satu tembok yang memisahkan sifat ribah tu, ialah satu amalan yang baik, ialah puasa. Menyelamatkan lisan kita daripada mengata-ngatakan orang. Jadi ni lah. Sebab tu kita ialah dia sebut kata menyebut ribah ni, mengata-ngata hak orang, keburukan orang ni memang seronok. Tuan-tuan, dia cerita keburukan orang, mengata kat orang, benda tu berlalu 2-3 jam tak terasa tu. Tapi kalau kita duduk nak mengaji 1 jam pun dah menggelisah lah. Jadi itu benda-benda ni. Jadi mudah-mudahan dengan puasa tu terpeliharalah kita daripada sebut ribah, menyebut-nyebut nama keburukan orang, insya-Allah. Itu hikmah daripada kita puasa. Jadi bila kita tak jadi buat benda-benda macam tu, tak ada ribah, makna kita ni dapat menjadikan orang yang di kalangan hamba Allah yang mulia, sebab memiliki sifat yang baik, tak mengata kat orang. Baik, kemudian Abu Lash menyatakan riwayat lain pula daripada Al-Hasan, arba'un min zadil akhirah, as-sawmu sihhatun nafsi, was-sadaqatu satru ma bainahu wa bainan nar, was-salatu tuqarribul 'abda ila rabbih, wad-dumu'u tamhul khati'ah. 4 macam bekal ke akhirat. Puasa itu untuk kesihatan jiwa, dan sedekah itu menjadi dinding antaranya dengan api neraka, dan sembahyang itu dapat mendekatkan hamba kepada Tuhan, dan air mata menghapuskan dosa. Baik, dari riwayat ni pula menyatakan 4 macam ini menjadi bekal untuk kita menuju ke alam akhirat. Apa dia bekalnya? As-sawmu sihhatun nafsi, was-sadaqatu satru ma bainahu wa bainan nar, was-salatu tuqarribul 'abda ila rabbih, wad-dumu'u tamhu al-khati'ah. Jadi puasa yang pertama ialah bekal kita puasa. Puasa itu dapat mendatangkan kesihatan jiwa. Inilah yang saya katakan tadi, ya. Maknanya boleh membawa kesihatan jiwa ni, sebab kita ni manusia ni ada jiwa, ada roh, jasad dan rohani. Dan penyakit-penyakit yang dalam ni, masalah penyakit dalaman, penyakit diri hati, dengki, sakit hati ke orang lah, penyakit yang ni bukan boleh doktor pergi rawat dengan doktor. Jumpa doktor, kata saya ni ada penyakit ni, dengki ke orang ni, minta tolong bagi ubat. Doktor tak boleh bagi ubat penyakit ni. Tu. Ini penyakit-penyakit yang dikata bentuk spiritual, ya, yang ada dalam jiwa manusia, yang bersarang dalam jiwa manusia. Jadi nak bersih jiwa. Jadi ilmu kejiwaan ini, walaupun kita ada doktor pakar jiwa, dia pakar jiwa maksud itu yang lain, kan. Di segi orang tu, ialah kalau kita pergi kata saya ni sakit hati, dia cek tengok tak ada apa, dia kata okey, kan. Tapi kita kata saya sakit hati. Bila sakit hati, doktor tak boleh bagi ubat. Lama-lama kita dah pergi jumpa juga, duk cakap yang sama juga, mungkin dia buat surat, awak ni kena masuk hospital sakit jiwa. Ada benda-benda ni, jiwa manusia ni dia tak boleh. Jadi
Benda tu tak ada ubatnya, ialah kita dengan bil amal, dengan melakukan amalan. Inilah amalan yang Nabi bawa, iaitu dengan berpuasa. Nampak? Jadi jika kita nak cuci jiwa kita, nak bersih jiwa kita, nak sihat jiwa kita, rajin kita berpuasa pada puasa sunat. Hak wajib tu telah lah, tak dapat tidak kita kena buat. Ni cerita hak puasa sunat. Itu yang diriwayatkan kisah ada seorang sahabat, anak kepada Amru al-As, kan? Abdullah namanya. Ayah dia Amru al-As cari calon isteri, kahwinkan Abdullah ni, anak dia. Bila dikahwinkan anak dia, orang Arab ni bila dia kahwin anak, dia bagi duduk rumah asin daripada dia. Lepas tu dia pergi ziarah anak dia. Dia pergi ziarah anak dia, tak ada rumah, menantu dia ada. Dia tanya menantu dia, macam mana suami engkau? Macam mana, apa hubungan dia macam buat kamu? Kata menantu dia, dia sembahyang, dia puasa, dia tak tidur malam apa semua. Jadi Amru al-As ni kata, aku kahwinkan dia untuk mendapatkan jodoh, supaya dapat satu ketenangan dan hajat dia di atas seorang suami boleh beristeri ni sebagai hak suami isteri, suruh dia tunaikan yang tu. Jadi bila dia ni duk sibuk dengan semayang puasa, malam tak tidur, masa mana dia nak bergaul dengan isteri dia? Jadi Amru al-As ni kata, dah aku bagi dia kahwin nak dapat dia bergaul dengan isteri tu. Ibadat lah. Lalu sampai ke pengetahuan Nabi SAW. Maknanya Amru al-As mengadu kepada Nabi sikap anak dia ni. Jadi Nabi panggil Abdullah, tanya dia. Dia cakap macam tu. Dia kata, aku puasa, malam tak tidur dengan isteri, semayang. Nabi kata, aku pun puasa, aku tidur. Semayang malam aku semayang, tapi aku tidur, kata Nabi, kan? Lepas tu khatam Quran. Nabi tanya, khatam Quran 2 hari sekali khatam Quran. Masya Allah. Kita sebulan pun payah, kan? Setahun sekali bulan puasa. Abdullah ni 2 hari sekali khatam Quran. Nabi kata sembahyang juga, tidur kena tidur juga, aku pun tidur, kan? Ada kalanya berpuasa, ada kala aku berbuka, kata Nabi. Abdullah kata apa? Aku kuat mengatasi benda tu, boleh buat. Yalah, Nabi kata kuat macam mana pun, aku ni Nabi. Maknanya Nabi tunjuk contoh, maknanya kita ikut Nabi lah. Tak sepanjang masa puasa, ada masa aku tidur, mana bergaul juga dengan isteri. Ini kewajiban kita yang kita tak boleh abaikan. Jangan kita abaikan yang tu sampai kita nak beribadat kepada Allah. Kewajiban kita dengan isteri, kita kena bagi hak dia. Itu yang disebut dalam khutbah nikah tu, kan? Kewajiban seorang suami memberi nafkah zahir dan batin. Itu yang juru nikah tanya kita, faham? Kan? Pengantin mengangguk je faham, dah apa dia faham. Ni kita. Jadi kata Nabi, tak boleh gitu. Sebaik-baiknya Nabi kata 15 hari sekali khatam Quran. Dia kata tak, dia nak ni juga. Nabi kata kalau gitu seminggu sekali khatam Quran. Jadi kita nak menunjukkan jangan kita terlampau hebat sampai melebihi daripada Nabi SAW. Nak menjadi kebaikan dalam ibadat kita, walaupun rajin beribadat, buatlah mengikut sunnah tu. Akhir sekali Nabi kata apa? Barang siapa yang ianya melakukan kebaikan, kebajikan sampai kat dia lesu dan jemu, lalu dia kembali kepada sunnahku, selamat dia. Tapi kalau dia jemu dan lesu, dia tak balik kepada sunnahku,
binasa. Ni makna kita ni tuan-tuan, rajin beribadat macam mana, buat macam mana pun kan, sifat manusia biasa ni sampai satu hari dia jemu. Tahu, dia tak larat. Sebab kita buat qiyamul lail lah. Pergi qiyamul lail perdana kan, buat qiyamul lail perdana, lepas tu dia kena semangat qiyamul lail perdana ni, balik tiap-tiap malam tak tidur kan. Kita nak tengok selama mana tiap-tiap malam tak boleh tidur kan, sampai satu hari kita pening kepala, jemu, akhirnya kita tonggeng juga dah. Jadi sebab tu kita ni ikutlah Nabi kata, orang yang beribadat rajin macam mana pun sampai peringkat manusia dia akan lesu dan jemu, tapi bila ketika dia kembali kepada sunnahku, mana ikut balik cara Nabi buat, dia selamat. Jadi sebab tu kita ni nak jadikan bekal kita di akhirat besok, maka kita disunatkan berpuasa. Puasalah sunat-sunat yang telah pun mengikut dalam sunnah-sunnah yang Nabi buat pada puasa tu, itu kita laksanakan. Jadi puasa Nabi kata boleh mendatang kesihatan kepada jiwa kita, dan sedekah itu menjadi dinding antaranya dengan api neraka. Dengan ikhlas ya, ikhlas kita sedekah tu menjadi dinding benteng kita daripada api neraka. Dan sembahyang itu dapat mendekatkan hamba kepada Tuhan. Ni hak sembahyang sunat waktu malam, menjadi orang tu dia kata taqarrub kepada Allah. Riwayat menyatakan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, qaraba, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita nak dekatkan diri dengan Allah, maka nak menjadikan orang dekat dengan ini orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, maka mereka bangkit sembahyang malam dengan ikhlas, itu mendekatkan diri. Lalu menitiskan air mata, wad-dumu'u tamhul khati'ah, wad-dumu' yang mana ianya menitiskan air mata, mengenangkan dosa-dosa yang dilakukan. Jadi kita menangis kerana takutkan azab-azab Allah, menangis kita kerana dosa kita buat, walaupun setitik air mata kita terbit, dengan ikhlas kerana takut kepada Allah, azab dosa kita buat, itulah air mata yang boleh memadamkan api neraka Allah. Entah, insya-Allah. Ini 4 bekalan yang Nabi sebut. Kita kena bekal ni untuk ke alam akhirat. Kalau bekal kita dan perjalanan kita bawa nasi lauk pauk kita kan, ni bekal untuk menuju ke alam akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.